Subhanallah, alhamdulillah. Okey, ni okey sikit. Kenapa cik macam rendah? Tak, cik macam ni. Ya, macam-macam lah tak kena kan. Sebab cik suami ni lebih tinggi daripada saya kan, tiba-tiba sama tinggi. Jadi dia membongkok, nanti lama-lama lengoh kan. Okey, baik. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Buruj yang bermaksud bintang-bintang. Ia merupakan surah yang ke-85 dalam susunan Al-Quranul Karim, dan ia merupakan surah yang diturunkan di Mekah. Surah yang diturunkan di mana, Atikah? Jadi kita panggil surah apa? Surah Makiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Bermaksud surah ini mengandungi intipati tentang tauhid, tentang akidah, tentang tauhid, tentang akidah, berkaitan dengan rukun iman. Kalau berkaitan dengan rukun Islam, banyaknya diturunkan di Madinah. Sebab Madinah adalah penurunan wahyu berkaitan dengan syariat. Maksud syariat adalah hukum hakam. Apa yang wajib, apa yang haram, apa yang maksiat, apa yang pahala, hukum hakam, perintah dan juga larangan. Kebanyakannya diturunkan di Madinah selepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi ini surah yang diturunkan di Mekah. Surah yang ke-85 susunan di dalam Al-Quran, mempunyai 22 ayat. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Kita akan baca Al-Fatihah, diteruskan dengan surah Al-Buruj, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama. Al-Fatihah dulu. Minta maaf, Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود
فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Yang bermaksud dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai kelompok bintang, iaitu bintang-bintang yang 12, dan demi hari pembalasan yang dijanjikan, dan demi yang hadir menyaksikan hari itu serta segala yang disaksikan. Binasa dan celakalah kaum yang menggali parit yang berapi yang penuh dengan bahan bakar. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekelilingnya, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang yang beriman. Dan mereka, orang yang menggali parit, tidak menyeksa orang mukmin itu, melainkan kerana mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan ingatlah Allah sentiasa menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang yang mendatangkan bahaya, seksa, bunuh dan sebagainya kepada orang lelaki dan wanita yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam, dan mereka akan beroleh azab api yang kuat membakar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang yang kufur ingkar amatlah berat. Sesungguhnya dialah menciptakan sekalian makhluk pada mulanya dan mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tuhan yang mempunyai aras yang tinggi kemuliaannya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Adakah sudah sampai kepadamu, wahai Muhammad, perihal kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutus kepada mereka, iaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Bahkan orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran, sedangkan Allah mengepung mereka dengan kekuasaannya dari belakang mereka. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya di dalam Lauh Mahfuz. Allahu Akbar. Tuan-puan muslimi muslimat yang dihormati lagi dikasihi, pada pagi 10 Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada di satu majlis ilmu, yang mana di dalam majlis ini kita membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Suratul Fatihah dan Suratul Buruj. Subhanallah, Allah memilih kita walaupun dalam keadaan pelbagai. Ada yang mengantuk, ada yang boleh fokus, ada yang dah berapa kali dah telefon jatuh, ada yang dah berapa kali dah tersungkur di tepi kiri kanan, dan mungkin ada yang di alam lain dah sekarang ni. Maksud saya, walaupun dalam apa jua keadaan, situasi masing-masing sekarang, Masya Allah, tuan-puan, kita semua sedang berusaha. Kita semua sedang berusaha untuk berada di majlis ilmu yang dibacakan Al-Quran, majlis-majlis zikir. Dan kita sedang berusaha berada di taman syurga Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, maka Allah bukannya perlu berjalan semata-mata, menempuh perjalanan ataupun kesukaran, menempuh ni, berada di majlis ilmu, Allah akan permudahkannya jalan-jalan ke syurga. Apa jalan kita hadir majlis ilmu pagi ni? Laluannya adalah melalui live, melalui TikTok, melalui muka buku dan sebagainya. Masya Allah. Laluan ni sukar ke senang, tuan-puan sekalian? Laluan yang sedang kita lalui ni, majlis ilmu ni, susah ke senang? Susah ke senang, sahabat-sahabat? Masya Allah. Ia bukan mudah, ia susah.
ia perlu istiqamah, ia perlu mujahadah. Subhanallah. Sebab kalau hujung minggu cuti sekolah pula tu, lepas tu hari tak bekerja, yang paling syok bulan Ramadan selepas sahur, lepas solat subuh adalah tidur. Betul atau tidak? Jadi yang hadir lebih kurang dalam 3,000 lebih yang hadir ni. Saya tak tahu ke 4,000 sebab tak nampak di muka bumi pula. Di muka buku tak nampak berapa orang kehadiran. Lebih kurang dalam 3,000 lebih ni, subhanallah. Alhamdulillah, syukur. Walaupun dalam keadaan mengantuk apa, anda memaksa diri, maksudnya kita sama-sama berusaha. Kami sebagai penyampai dan anda sebagai yang mendengar. Mudah-mudahan Allah pandang dan Allah terima. Ya, lebih kurang 3,500 semua ni, Allah terima usaha kita ni. Ini yang dinamakan walaupun tertidur, tidur dalam ibadah. Maksudnya kita tidur dalam keadaan kerana lelah, kerana mengantuk, melakukan ibadah. Bukan sebab tidur memang nak tidur, tak. Tidur yang dimasukkan walaupun tidur bagi orang berpuasa, bagi orang yang melakukan ibadah. Subhanallah, kerana keletihan dan niat untuk menghilangkan mengantuk demi menyambung semula ibadah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda lagi, "Iza marartum bi riyadil jannah," barang siapa yang melihat Masya Allah, ada bunga April keluar. Nampak Encik? Hari ini 1 April. Tapi bukan April Fool. Kan? Hari ini 1 April. Tapi hari ini adalah 10 Ramadan yang barakah. Masya Allah. Muslimin, muslimat, mati Allah sekalian. Okey. Nabi SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah ingin berikan kepadanya kebaikan. Yufaqihu fid din, Allah berikan dia kefahaman dalam agamanya. Allah beri dia faham agama. Allah beri faham tentang Al-Quran, faham agama melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Faham tentang hidupnya Atika. Faham tentang tujuan dia diciptakan. Faham tentang kenapa Allah melarang ini, Allah mewajibkan ini. Tentang peranan sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak. Peranan sebagai pelajar, peranan sebagai kakak, peranan sebagai adik. Allah sebut melalui Nabi SAW, Nabi sebut, barang siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, kebahagiaan, ketenangan di dunia dan juga di akhirat. Apa yang dia mahukan di dunia dan akhirat, Allah berikan apa? Yufaqihu fid din, dia faqih tentang agamanya. Ad-din juga bermaksud dia faqih, dia faham tentang hidupnya. Subhanallah. Dan untuk memahami agama dan kehidupan kita, kenapa begini, kenapa begitu, why jadi begini, why jadi begitu, sekian-sekian. Untuk kita jadi faqih ni, tuan-puan saya faham ni, melalui 2 sumber ilmu. Pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Masya Allah. Okey, jadi tuan-puan, surah yang kita sedang bicarakan ini bernama surah Al-Buruj. Al-Buruj. Apa maksud Al-Buruj? Kalau dari segi perkataannya, maksudnya adalah gugusan bintang. Kan ada satu kan ilmu apa ni kita panggil buruj. Bintang buruj. Ada satu bintang yang namanya buruj kan. Sampai ada satu bangunan yang megah di mana? Burj Khalifa. Di mana Atika Burj Khalifa? Di Dubai. Atika nak pergi Dubai? InsyaAllah ada rezeki kita pergi Dubai. Burj Khalifa. Kan? Nama ini, nama surah Al-Buruj. Dan kenapa bintang Buruj? Buruj ni dia glamour. Dia antara bintang yang sangat jelas di langit. Ada pada waktu tertentu dan dia sangat indah. Dia boleh dilihat jelas, yang mana bila orang tengok, itu adalah buruj. Faham Encik? Kita ni bukanlah pencinta bintang sangat. Jadi kita kurang tahu pasal bintang ni. Bukan buruj yang bentuk-bentuk. Ya betul. Buruj tu yang bentuk-bentuk. Yelah, tetapi bentuk-bentuk tu jelas kan bila berada di langit. Faham kan? Itu buruj. Dia ada bentuk-bentuk dia. Jadi itu bintang ataupun buruj, bintang yang jelas berada di langit. Bila dia keluar, dia ada nama-nama dia. Betul kan?
Dia ada bentuk-bentuk dan kita kata itu burush. Subhanallah. Dan ada kaitan encik, ada kaitan. Apabila perkataan tabarrush. Wanita-wanita yang bertabarrush. Okey, encik. Wanita-wanita yang bertabarrush. Cik tengok saya, kena ada eye contact. Gitu. Tunduk macam encik malu depan ramai wanita di hadapan sana. Malu. Tapi saya seorang je sini dan ada Atikah. Yang mereka tu alamaya. Dia encik tak nampak mereka, mereka nampak encik. Jadi mereka pun tak ada apa-apalah dengan encik. Sebab mereka takut pada saya. Okey. Encik biasa dengar perkataan tabarrush? Pernah. Apa maksud yang encik faham daripada perkataan tabarrush? Penampilan wanita. Ya. Perhiasan wanita. Ataupun kan ada firman Allah wala tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Orang jahiliyah. Berhias itu perkataan paling tepat. Berhias. Lagi? Penampilan wanita bila keluar daripada rumah menunjukkan kepada bukan mahram dia. Ya. Tidak sesuai. Dan Cik Lengar tak membongkok. Inilah paling tegak. Ya, paling tegak. Okey. Aduh. Okey, baik. Saya pun sakit pinggang kalau tu. Okey. Saya boleh rehat dulu. Oh, saya boleh pergi rehat. Encik sambung. Tak, okey. Itulah. Ialah penampilan wanita yang macam mana? Tabarruj yang ni. Yang terlebih-lebih dalam solatkan dia, dalam pakaian dia. Kalau pakaian dia mungkin berjarang, kalau solatkan dia menampak sangat, gincu warna purple-nya. Contohnya lah. Okey. Subhanallah. Eyeshadownya. Jadi, encik, apabila buruj keluar di langit, maksudnya bintang-bintang yang cantik yang tersusun tu, apa yang berlaku? Kita yang memandang ni, bermula kita pandang sekali. Terpukau, cantik. Okey, lagi? Kemudian tertarik. Paling utama tertarik. Paling utama tertarik untuk memandang. Faham? Mula-mula kita tengok, okey, ada buruj lah. Macam tu. Jadi, kalaulah bintang tu bintang yang berselerak banyak-banyak, kita akan tengok biasa je lah. Banyak bintang malam ni, banyak. Kita cakap macam tu lah kan. Betul tak Tika? Tapi bila keluar buruj tu, maksudnya dia akan jadi satu tarikan yang khusus. Jadi masing-masing, bukan kita je yang tengok, bukan cik je yang tengok. Seluruh dunia mungkin sedang memandang. Lagi-lagi pencinta-cinta bintang yang tahu bila keluar-keluar bintang ni, maka masing-masing akan menunggu bila time keluar bintang ni, buruj ni. Faham? Okey. Minta maaf cik ya. Kan macam cikgu dengan anak murid. Okey. Jadi bila sebut tabarruj adalah satu bila Allah berfirman, janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarruj jahiliyah. Okey, wanita dan perhiasan tak boleh lari. Wanita boleh berhias tak encik? Boleh, ya, boleh berhias. Berwangi pun boleh. Berwangi pun boleh. Okey, pertama memang betul lah berhias dan berwangi untuk suami. Tapi saya nak tanya, keluar daripada rumah wanita boleh berhias tak? Boleh. Ya, betul, jawapannya boleh. Harus. Tapi dengan syarat. Itu maksudnya. Bukan nak suruh wanita keluar daripada rumah dengan telekong semayang ataupun dengan serabai, dengan wajah sama. Maksudnya, of course lah, bila kita keluar, kita kena wajib menjaga penampilan. Wanita boleh berhias. Antara hiasan yang menjadi keharusan bagi wanita adalah barang kemas. Encik, barang kemas. Tapi apabila barang kemas itu keterlaluan, pakai cincin, apa encik gelak? Saya pakai cincin. Ya. Mesej pada saya tu nak beli barang kemas. Itulah, macam tak ada je kosong kan. Ada, saya pakai kat dalam sebab suami saya tak bagi saya pakai kat luar. Betul encik? Betul. Kenapa encik tak bagi saya pakai kat luar? Besar sangat. Mana ada besar? Cute je. Saya punya nipis je. Warna ni boleh kau pakai kat luar. Ni saya tunjuk contoh ya. Tunjuk contoh. Gitu je. Lepas tu warna apa ni? Rose gold.
Gitu je. Oh, tunjuk badan kemas lah pula. Saya rasa okey lah. Atika kan? Boleh Encik pergi kat luar? Boleh. Oh, tunjuk badan kemas. Simple je, simple sahaja. Sebelah sini pun ada kat Encik? Dah tunjuk lah. Tak payah tunjuk. Tak ada lah. Okey. Maksud saya ialah, subhanallah, sebenarnya okey je, simple-simple kan. Ringkas-ringkas ni pun very simple. Halus je, comel. Masya Allah. Atika, tuan tengok je Kak. Kejap pasal Atika datang balik. Sebab mungkin dia nak pergi toilet. Fatimah bangun tidur. Okey. Macam ni. Perhiasan wanita, barang kemas, emas ini memang perhiasan yang dibenarkan wanita pakai. Okey, lelaki pakai tak boleh kecuali cincin lah. Okey, cincin pun, cincin apa Encik? Lelaki boleh? Suasa. Betul. Cincin suasa. Okey. Baik. Tuan-puan sekalian, apabila memakai barang kemas yang keterlaluan, berlebihan, itu yang bermaksud dia mula menarik perhatian. Kalau pakai yang minimalis, dia nampak common, nampak biasa. So, sekilas pandang macam tu je lah. Tapi, ya, saya pernah jumpa pakai penuh jari. Semua jari pakai. Kedua, boleh jadi terlalu besar. Gelang pun terlalu besar. Nanti kita akan nampaklah suasana hari raya. Masing-masing akan, ya, dia mungkin mungkin sampai sini ke apa, penuh lah Encik. Mungkin nak jadi sadar kan. Jadi dia, okey, jadi berat. Okey. Wallahualam, sama ada yang original ke, yang Korea ke, yang mana ke, sama ada. Tak kira lah dia original emas ke, dia adalah emas apa kita panggil, emas tiruan ke, ia tetap perhiasan. Maksudnya perhiasan itu mesti sederhana. Bila berlebihan, dibimbangi termasuk dalam melanggar batasan berhias bagi wanita. Sebab ia tak ada batasan yang jelas. Begini haram, begini harus, begini pahala, begini dosa. Perkataannya adalah sederhana. Jangan sampai menarik perhatian. Kalau dah besar-besar gedabak macam tu, kita sama perempuan pun kita akan 2-3 kali tengok. Jadi sebenarnya perhiasan yang simple, minimalis itu sebenarnya lebih manis. Betul. Lebih sweet. Betul Encik? Betul. Kan Encik suka tengok penuh. Tak. Rimas? Oh, rimas. Rasa nak jual je. Sebab duit pun tengah nak guna, rasa nak jual, geram nak potong jual. Betul. Boleh je tengah malam potong jual. Okey. Maksudnya tuan-puan dimati Allah sekalian, ini bukan nak beli siapa-siapa. Saya tahu ramai wanita sekarang dah jadi kebiasaan pakai besar-besar, pakai jelas-jelas. Sebenarnya ia ada satu kebiasaan. Cincin biasa kalau paling banyak pun mungkin 3 kan, 2. Lepas itu gelang tu nak kiri kanan pun boleh. Tapi tengoklah besar kecil tu. Kita gila-gila lah baru nice. Kedua, tentang penampilan pakaian. Jadi pakaian ni, dia tak semestinya pakaian yang mengelip-gelip, tapi pakaian itu menarik perhatian kerana pelik daripada orang lain. Kebiasaan ke, dia menonjol sangat, mungkin dari sudut warna, mungkin dari sudut perhiasan. Okey, pakaian. Tabarus juga boleh berlaku kepada apa? Kepada kasut. Kasut mungkin warna hijau terang ataupun merah menyala. Lepas tu berbunyi pula keletung. Jadi bila dia bercakap pula, bila dia berjalan, daripada jauh lagi orang macam okey. Semua tu. Boleh jadi juga dengan handbag. Handbag dia besar sangat. Sekarang fashion dia besar sangat. Mungkin yang tu orang tengok pelik lah, bukan menarik apa. Walau maksudnya ia boleh datang dengan apa saja yang dipakai oleh wanita. Pakaian apa semua dan seterusnya. Apa yang dipakai pada muka. Okey, bukan kata haram terus ya, kita tak boleh nak sebut pakai gincu haram terus, tak. Dia pakai gincu dengan sederhana yang tak nampak macam pakai, hanya menghilangkan pucat, maka ya boleh jatuh harus. Subhanallah. Tapi kalau pakai merah menyala, bukan warna asli. Maksudnya tak adalah warna asli bibir merah menyala macam tu. Dengan merah menyalanya, dengan warna pipi, pemerah pipi. Kalau merah asli pipi lain, tapi pemerah yang jelas, dengan mata pelbagai warna apa semua. Maksudnya bila kita pandang tu berkali pandang sama perempuan, kalau lelaki lebih lagi. Perhiasan seterusnya Allah berikan pada wanita adalah suaranya. Jadi suara perempuan ni memang lembut dan memang boleh dilembutkan.
Suara lelaki kasar, boleh dilembutkan tak? Boleh. Boleh. Macam mana kalau suara lelaki lembut? Boleh. Tapi tak adalah tergoda pun. Tak ada. Buruk. Lelaki kalau dilembutkan, macam mana cik lembutkan? Boleh. Lelaki kalau dilembutkan memang dia jadi buruk, faham? Tapi orang perempuan kalau dilembutkan dia memang jadi lain macam. Sebab itu ditegur dalam Al-Quran. Jangan kamu melunakkan suaramu sehingga berlakulah penyakit hati di dalam orang yang mempunyai penyakit hati. Faham tak? Sebab itu Allah pesan dalam Al-Quran, wanita ni bukan suruh keras. Encik nak makan apa? Berapa orang? Jadi waitress tu. Jadi betul sebut Jadi bukan nak suruh macam tu, tapi tak adalah. Nak makan apa encik? Oi, encik ni pun mula-mula tengok menu, kedua tengok. Jadi be professional. Okey. Kedai mamak. Dia manis nama mamak. Dia manis, mau makan apa? Tapi janganlah mamak cakap macam tu. Bang handsome. Okey. Nak tanya soalan. Ya, tanya. Kalau perempuan tu Ustaz, dia selama ni tak bekerja. Ya. Tiba-tiba dia kerja. Okey. Sebagai tanda kepuasan diri dia berusaha bersungguh-sungguh. Ya. Dia belilah make up mahal-mahal. Dia belilah perhiasan mahal-mahal. Reward. Baju mahal-mahal. Bukan nak menunjuk kepuasan. Ya. Salah ke salah? Tak ada masalah. Yang penting ikut syariat. Okey, yang penting dia menunjuk ke pakai bermata besar, mata ni cincin besar. Tu kata nak beli, ada banyak barang walaupun dia mahal tapi dia tidak menonjol. Tetap mesti dalam keadaan yang bersederhana. Sebab itu Nabi SAW sebut khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah bersederhana. Jadi dalam berhias bersederhana. Sebab kalau tak sederhana dibimbangi melangkaui batasan syarak, batasan yang Allah tetapkan, jadi berdosa. Jadi nak reward dengan pakaian mahal. Kadang pakaian mahal tak tahu pun mahal. Beg mahal nampak biasa je. Kan ada beg RM20,000, RM30,000 kan. Okey. Tetapi perlu ada juga batasan supaya tidak membazir. Boleh jadi bagi orang yang ada pendapatan sebulan 1 juta, beli beg harga RM20,000 dalam kategori tak membazir bagi dia. Sebab dia ada 1 juta kot. Dia boleh beli harga beg yang RM100,000 tapi dibeli RM20,000. So dalam kategori orang seperti ini RM20,000 tu tak membazir bagi dia. Dengar dulu penjelasan saya ya. Tapi bagi orang yang gaji RM20,000 beli harga beg RM15,000 tu membazir sangatlah. Sebab boleh jadi yang ada pendapatan perniagaan yang contohnya 1 juta, mungkin dia infak RM100,000, RM200,000 daripada pendapatannya. Maksudnya kita mengukur, kita tidak simply boleh kata membazirnya beli kereta harga RM300,000 padahal RM100,000 pun dah beli kereta elok, RM200,000 baiklah infak. Tapi berapa pendapatan dia dan berapa dia punya infak dia? Infak dia pun berganda dan bertambah. Jadi kita tak boleh nak compare. Pernah kan dulu kan kita tengok orang kata membazirnya beli telekung jenama ni sekian-sekian, mahalnya RM200 lebih, RM300 lebih. Apalah, saya pakai tu telekung harga RM70 pun okey je. Yang penting solat khusyuk. Contoh ya. Tapi sampai level pendapatan semakin meningkat. Lepas tu akhirnya dapat beli telekung jenama sekian-sekian dengan harga RM200 lebih, RM300 lebih. Masa tu ingat tak masa kita cakap pada orang beli dulu membazir? Adakah kita nak katakan kita membazir? Masa tu kita akan ada hujah lain. Tak apa, yang penting kita buat yang terbaik. Nak solat kan, apa salahnya? Tapi masih ramai lagi ada golongan yang kata membazir. Sebenarnya ia berdasarkan bagaimana keadaan dia mendapat rezeki, menguruskan rezeki, sebagainya macam tu lah. Cik faham maksud saya? Faham? Okey. Soalan lagi tu lah. Soalan lagi. Tak masuk lagi ni. Okey, apa? Kalau tabarus itu termasuk juga minyak wangi apa semua perempuan? Ya. Sebab itu adalah yang dipakai. Minyak wangi dipakai tak? Pakai. Pakailah. Kan? Pakai, sembuh, dipakai.
Apa saja yang dipakai oleh wanita? Okey, minyak wangi, Encik, minyak wangi ni bagi wanita nak pakailah banyak mana, wangi macam mana kat rumah tak ada masalah. Time solat dan sebagainya. Tapi bila di luar boleh pakai dengan syarat tidak tercium oleh ajnabi, lelaki asing. Jadi ada yang pakai minimalis sangat. Bau tu hanya dia, melainkan ada kawan yang pergi macam tu baru. Tapi kalau lalu tak bau. Dia pakai tu tujuan supaya tidak bau badan dia, mungkin dia ada masalah, tak ada masalah ke, mengganggu orang lain. Faham Encik? Cabaran wanita ni. Cabaran. Sebab itu ada larangan yang jelas. Kan? Wangian wanita yang tercium pada ajnabi ibarat, minta maaf ya, pelacur. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Tetapi lelaki pun kena jaga penampilan. Jika penampilan lelaki itu menarik perhatian sampai menimbulkan gairah yang memandang, haram juga Encik. Berdosa besar juga. Contohnya apa? Pergi gym. Pergi gym tak ada masalah. Ya? Dah ketat lah pakaian tu. Betul lah tu. Ketat. Maksudnya pergi gym memang dia pakai macam tu lah, sama-sama dia. Tapi kena tetap juga jaga. Mentang-mentang pergi gym pakai seluar ketat, cik jangan bayangkan ya, pakai seluar ketat, lepas tu pakai baju macam ni, lepas tu sadok gitu kan. Lepas tu pergi gym tak ada masalah. Pergi gym tak ada masalah. Lepas tu yang perempuan tengok, lepas tu yang lelaki. So itu banyak kalau kita tengok orang-orang yang bina badan sado-sado ni tunjuk dekat FB, dekat dah sebut pula, dekat TikTok, dekat semua media sosial lain ni. Dia punya komen tu banyak komen yang sensor, banyak komen-komen yang memalukan, komen yang komen yang kita panggil apa? Komen yang kotor, terlampau daripada perempuan dan juga lelaki. Jadi yelah, tahu bina badan sadar tak ada masalah kesihatan, tapi janganlah keluar pada rumah lelaki pula pakai baju ketat, nak tunjuk ketat tu. Lepas tu pakai seluar pun sekarang ramai yang pakai saiz kecil sampai nampak bentuk badan. Bentuk badan ni dilarang bagi perempuan dan lelaki, diperlihatkan di khalayak ramai. Tunjukkan anak bini je lah, macam tu. Okey, tapi di luar bersederhana. Pakai t-shirt biasa pun dah nampak. Mungkinlah ya, susah payah dia bina badan, sadar apa, lepas tu tak tunjuk, dia rasa tak ada kepuasan, tetap pakai yang cover. Sebenarnya pakai t-shirt nampak juga bina badan tu, jangan risau. Okey, jadi tuan-puan sekalian, sekarang kita kena kembali kepada landasan kita, iaitu kita sedang tadabbur surah Al-Buruj. Minta maaf, kenapa kita melencong ke situ tadi? Lencongan tu bukan sesat, lencongan yang ada kaitan. Perkataan Al-Buruj itu adalah bermaksud bintang-bintang yang berguguran. So saya kaitkan dengan Burj Khalifa, satu bangunan yang menjadi mercu tanda Dubai. Kenapa dia menarik perhatian Burj Khalifa? Dan ada kaitan dengan perkataan tabarruj. Kerana apa? Tabarruj adalah satu situasi perhiasan wanita yang dilarang kan dalam agama Islam, dalam Al-Quran, kerana ia boleh menimbulkan fitnah, bagi wanita. Kemudian kita kaitkan juga dengan buruj, kan, bintang buruj yang berada di langit. Kenapa kita akan tertarik melihat? Kerana dia adalah luar biasa. Beberapa tahun sekali baru keluar buruj ni. Jadi ia menarik perhatian. Jadi tuan-puan sekalian, kita akan pergi kepada surah kita, iaitu surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Tak boleh lah Encik kena bantu sama-sama. Kita gila-gila ya, bulan Ramadan ni. Kan kena jimatkan suara, air apa semua. Okey, bukan air tu memang tak boleh minum lah. Okey, surah Al-Buruj. Al-Buruj merupakan kata jamak. Perkataan Al-Buruj itu sendiri adalah kata jamak. Saya sebenarnya minta dia orang rujuk sini dan tulis kat situ. Tu yang saya rasa tak boleh nak alih ke sana tu. Jamak mana? atas tu. Jamak buruj baroja. Ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Al-Buruj merupakan kata jamak bagi Al-Buruj yang berasal pada perkataan baroja, bermaksud nampak, terang, muncul, tinggi dan jelas. Encik nampak tak maksud ni? Maksudnya perkataan baroja itu sendiri, baroja Encik,
Apa maksud dia? Nampak, terang, muncul, tinggi dan jelas. Sebab itu perkataan tabarruj tu, jangan kamu bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah, larangan Allah dalam Al-Quran. Asal perkataan baroja ni lah, nampak, terang. Maksud tabarruj yang dilarang adalah tabarruj yang menarik perhatian, terang, jelas, tinggi. Asal makna al-buruj ialah benteng dan istana. Al-buruj itu sendiri. Bila sebut istana, kan nampak jelas istana tu. Namun dalam ayat ini al-buruj membawa maksud gugusan bintang kerana kedudukan yang tinggi, terang dan nampak di langit. Selain itu ada juga yang menisbahkannya kepada laluan pergerakan matahari dan bulan. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan pergi per ayat. Ayat yang pertama. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Maksudnya mempunyai bintang-bintang. Artinya perhatikan olehmu langit yang mempunyai bintang-bintang itu alangkah besar, alangkah luas dan alangkah jauh, entah di mana batasnya. Di sana terdapat bintang-bintang berjuta-juta banyaknya. Sebenarnya bukan berjuta, bukan million, bukan billion, bukan trillion, bukan zillion dan bukan zillion. Trillion tu, zillion tu lebih tinggi pada ni. Sebenarnya dia infinity. Sebenarnya ia tidak ada batas. Tidak ada apa pun teknologi dan tidak ada pun nombor yang boleh menggambarkan banyaknya jumlah bintang. Subhanallah, muslimin muslimat. Okey. Di antara bintang-bintang yang banyak itu ada yang dianggap sebagai tempat singgah ataupun manazil. Ada manazil, tempat tinggal, nazala ni tempat singgah. Okey, tempat singgah. Ada 12 bintang menurut letak bulan. Ada 12 bilangan bintang menurut letak bulan tiap-tiap tahun bergilir keadaannya. Itulah bintang-bintang yang bernama, yang pertama Capricornus, Aquarius. Cik baca cik. Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio dan Sagittarius. Okey. Encik apa? Taurus. Saya adalah Virgo. Atika juga Virgo juga, sama dengan saya, bulan 9. Okey. Ini daripada sudut ilmu falak. Ilmu memahami bulan, bintang, matahari, ilmu untuk menyusun tarikh dan sebagainya kan. Jadi 12 bintang ini dianggap bintang yang ada kaitan dengan letak bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan sebagainya. Ini saya bukan baca buku sains ke buku geografi ke. Saya sedang baca kitab tafsir Al-Azhar Juz'u Amma. Dan ini ditulis oleh Profesor Hamka. Sebab itu bila kita baca tafsir Al-Azhar, kita akan jumpa banyak ilmu-ilmu yang terkini, mutaakhirin kan, yang akhir, yang berkaitan dengan kita, yang mudah kita faham. Tu baru nampak normal cik. Okey. Subhanallah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Jadi kita ulang lagi sekali, bintang-bintang yang berkait dengan kedudukan bulan sepanjang setahun adalah Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio dan Sagittarius. Dalam bahasa Arab, ke-12 bintang itu disebut buruj. Buruj. Yang dapat juga diartikan sebagai puri ataupun benteng tertinggi, tempat persinggahan perjalanan bulan dalam giliran setahun. Allah mengambil sumpah dengan keindahan dan kehebatan organisasi atau peraturan perjalanan makhluk di langit yang dapat juga dinamai kerajaan langit, supaya kita meletakkan perhatian kepadanya. Jadi apa yang Allah susun atur di langit itu namanya kerajaan langit. Dengan kerajaan nanti daripada bulan, bintang, matahari, cakrawala. Cakrawala. Okey. Ayat kedua. Demi hari yang dijanjikan. Sesudah Allah menyuruh kita memerhatikan langit dengan keadaannya yang terbuka, maka pada yang kedua Allah mengambil sumpah dengan hari yang telah dijanjikan, iaitu pada suatu masa semuanya itu akan berakhir. Langit akan runtuh dan bumi akan tenggelam dan gunung-gunung akan menjadi rata dan air laut akan melimpah, meluap, menggelegak. Allahu Akbar.
iaitu hari kiamat. Hari yang akan berlakunya kemusnahan seluruh muka bumi, termasuk keindahan dan kehebatan kerajaan langit yang kita sebutkan tadi. Ayat ketiga, demi penyaksi, demi yang disaksikan. Berbagai pendapat ahli tafsir tentang syahid dan masyhud, tentang penyaksi dan apa yang disaksikan. Sebab Allah bersumpah pada ayat ketiga, demi penyaksi dan demi yang disaksikan. Maksudnya ada dua sekarang. Demi penyaksi, siapakah penyaksi? Dan demi yang disaksikan, apakah yang disaksikan? Demi penyaksi dan demi yang disaksikan, apakah dia? Berbagai pendapat ahli-ahli tafsir tentang syahid dan masyhud, tentang penyaksi dan yang disaksikan. Menurut suatu tafsiran yang dinukilkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, bahawa hari yang dijanjikan ialah hari kiamat. Syahid ialah hari Jumaat dan masyhud adalah hari wukuf di padang Arafah. Itulah antara pendapat ulama. Okey, menurut satu tafsiran, bahawa hari yang dijanjikan al-maut adalah hari kiamat. Syahid ialah hari Jumaat dan masyhud ialah hari wukuf di padang Arafah. Okey. Menurut suatu tafsiran dari Ikrimah, syahid ialah penyaksi ialah Nabi Muhammad SAW dan masyhud ialah hari Jumaat. Dan menurut satu tafsir pula, Ibnu Abbas, syahid itu ialah Allah sendiri, Allah SWT sendiri, dan masyhud ialah hari kiamat. Ada yang kata yang melihat ialah Nabi Muhammad, melihat kepada apa? Hari Jumaat. Ada juga tafsir yang mengata Allah sendiri yang menyaksikan, dan menyaksikan apa? Hari kiamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, ayat yang keempat. Binasalah orang-orang yang membuat lubang parit. Sekarang kita akan pergi kepada kisah. Binasalah orang-orang yang membuat lubang parit. Cerita apa ni pasal lubang parit ni? Lubang parit apa ni? Encik boleh rujuk Saya nak minta encik cerita. Mesti ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Iya, Fatimah. Okey. Binasalah orang-orang yang membuat lubang parit. Ayat yang keempat, surah Al-Buruj. Mari kita beri perhatian pada ayat ini. Dan ayat seterusnya. Binasalah atau celakalah atau terkutuk, laknatlah orang-orang yang telah sengaja menggali lubang atau parit yang dalam, yang mereka pergunakan untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa. Okey, sabar dulu. Kita pergi ayat seterusnya. Ayat yang kelima. Dari api yang bernyala-nyala. Mereka gali lubang, lalu mereka lemparkan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah ke dalam lubang itu. Lalu mereka bakar sehingga api bernyala. Mereka gali lubang, mereka lemparkan orang beriman kepada orang yang beriman kepada Allah ke dalam lubang itu, lalu mereka bakar sehingga api bernyala. Ayat yang ke-6, ketika mereka duduk di dekatnya, iaitu mereka yang menggali lubang untuk membakar orang-orang yang beriman itu, sambil membakar mereka duduk di dekat lubang parit tersebut beramai-ramai, menyaksikan, melihat mereka bakar orang beriman hidup-hidup. Dan mereka terhadap apa yang mereka perbuat atau orang-orang yang beriman itu adalah menyaksikan. Dengan urutan ayat ini dapatlah kita fahamkan bahawasanya pernah terjadi orang menggali lubang yang dalam untuk dilemparkan ke dalamnya orang-orang beriman, ketika mereka dipaksa meninggalkan keyakinan dan imannya kepada Allah yang Maha Esa. Orang-orang beriman itu tidak mahu beranjak daripada pendiriannya, sehingga pihak yang berkuasa menggali lubang memasukkan mereka ke dalamnya. Lalu setelah mereka berada di dalam lubang, dinyalakan api. Allahu Akbar, dahsyatnya. Dan orang-orang zalim itu duduk di sekeliling lubang itu menyaksikan orang-orang beriman menjadi abu. Subhanallah. Betul kan ada kisah? Yang baby bercakap tu tak, ya, itu kisah Masyitah. Tapi ini ada satu kisah yang bernama Ashabul Ukhdud. Betul tak encik? Ashabul Ukhdud. Ya, memang panjang. Cerita ini encik sebenarnya, Atikah tolong ambil. Ni, tak, kita ambil ni. Sana tu Atikah. Kita ambil, kita dah cerita dah kisah ni, dan cerita kisah ini sangat menarik. Maksud Ashabul Ukhdud, tengok ni. Ashabul Ukhdud. Apa maksud Ashabul Ukhdud? Sahabat. Ya. Okey.
Sekarang, ya betul. Kita Riyadhus Salihin. Cuba Atikah cari, ada satu hadis awal-awal ni yang panjang sangat. Dia ceritakan tentang ni. Pasal tentang ni. Hadis tu panjang sangat. Kita dah baca di awal-awal dulu. Alhamdulillah, Allah bagi jumpa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini. Kisah ni. Ini kisah ni. Tuan. Ukhdud ni parit. Encik minta maaf. Encik boleh ambil Al-Quran tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Tengok. Ni, tengok encik. Okey, dalam tafsir Ibnu Katsir ni kan, encik, betul tak ada tak pasal Ashabul Ukhdud? Dikaitkan dengan Ashabul Ukhdud. Ada kan? Ini. Okey. Ya. Inilah Ashabul Ukhdudnya. Tafsir tentang hari yang dijanjikan masyhud. Kemudian pengenaian para pembuat parit terhadap kaum muslimin. Ini dicerita dalam Allah berfirman, Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang yang membuat parit, iaitu pembesar Najran di Yaman. Yang ni orang yang membuat parit itu dilaknat. Ayat ini merupakan pemberitaan tentang satu kaum yang kafir. Okey. Suatu kaum yang kafir. Mari kita kan baca tadi surah Al-Buruj, dan ini adalah ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat. Ayat yang keempat iaitu Qutila ashabul ukhdud. Maksudnya wa syahidu wa masyhud, qutila ashabul ukhdud, maksudnya apa? Binasalah orang-orang yang membuat parit. Orang yang membuat parit, iaitu para pembesar Najran di Yaman, yakni orang-orang yang membuat parit itu dilaknat. Ayat ini merupakan pemberitahuan tentang suatu kaum yang kafir. Mereka menangkap orang-orang yang beriman kepada Allah di sekitar mereka. Lalu mereka memaksa orang-orang beriman tersebut agar keluar daripada agamanya. Namun orang-orang yang beriman menolak kehendak mereka. Akhirnya mereka menggali parit di tanah untuk menyeksa orang beriman. Mereka menyiapkan kayu bakar di parit tersebut lalu menyalakannya. Ketika orang-orang beriman menolak kehendak mereka, maka mereka melemparkannya ke dalam parit tersebut. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Yang bermaksud binasalah orang yang membuat parit, iaitu para pembesar yang berapi yang mempunyai kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang mukmin, iaitu menyaksikan apa yang dibuat terhadap orang-orang beriman tersebut. Kemudian kita boleh tengok cerita Allah berfirman sekian, cerita penyihir, rahib, anak muda dan orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Syuaib bahawa Rasulullah SAW bercerita. Inilah ceritanya. Cerita yang dikaitkan dengan ayat yang keempat berkenaan dengan orang yang membuat lubang parit dan juga siapakah yang dibakar. Tuan-puan sekalian, nak dengar tak kisah ni? Nak dengar tak cerita ni? Nak dengar cerita ni? Ini cerita daripada Rasulullah SAW dan ia merupakan kisah yang sahih, bukan dongengan. Ia bukan Israiliyat, bukan direka, ia daripada riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, kisah yang sahih daripada Nabi SAW. Masya Allah. Okey, makasih Fatimah. Baik, nak dengar tak cerita? Nak dengar ya? Sebab ayat yang kita sampai sekarang adalah ayat yang mengerikan. Allah mencelakakan orang yang menggali lubang, menggali parit. Siapa yang menggali dan siapakah yang dimasukkan ke dalam lubang sehingga dibakar hidup-hidup menjadi abu. Dalam keadaan dibakar itu dilihat, tengok je, duduk sekeliling dilihat. Sangat zalim. Baik, hadis ni panjang, nampak tak kepanjangan hadis tu? Tak apalah, nampak tak nampak nombor 2, tapi sangat panjang, so saya tak baca hadisnya.
Dalam tafsir Azhar juga dia bawa masuk cerita ni. Dalam tafsir ini juga cerita yang sama. Tapi saya baca kitab Riyadhus Salihin kita. Anda siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin boleh buka muka surat 58 kalau kitab anda sama. Tapi kalau kitab tak sama, anda boleh cari hadis yang ke-30 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin. Ia merupakan hadis yang ke-6 dalam bab sabar. Bab sabar merupakan bab yang ketiga dalam kitab Riyadhus Salihin dan ia merupakan hadis yang ke-6. Dalam susunan kitab Riyadhus Salihin ia merupakan hadis yang ke-30. So sebab sebelum ni kan kita pengajian Riyadhus Salihin, kita baca kitab ni, ramai yang ada kitab boleh pergi ambil kitab sekarang dan buka muka surat 58 jika kitab anda sama dengan saya. Kalau kitab tak sama, don't worry sebab kedudukan hadis tetap sama, iaitu bilangan hadis yang ke-30. So saya tak baca matan hadis, saya baca terus terjemahan. Anda, kisah ini sangat menarik, sangat luar biasa. Anda boleh cerita balik pada anak-anak. Kalau ada ustaz, ustazah, cerita balik. Kan dah ngantuk. Sebab tu saya suruh Encik hadir sama. Sebab kalau Encik kata tak apa, saya dengar dekat sana, saya rasa Encik berada di alam lain. Sian Encik suami kan kena paksa. Encik rasa menarik tak nak baca kisah ni? Oh, menarik. Encik rasa eager tu kuat tak? Nak tahu? Ya, kuat. Rasa macam cerita apa ni? Rasa hungry tak nak tahu? Hungry ya? Okey. Lapar nak tahu. Jadi Encik nak baca ke saya baca? Salah baca lagi cepat. Atikah nak baca? Tapi dia kena baca dengan expression. Bukan, tak. Atikah tak masuk. Tak apa. Atikah dengar dulu cara Umi baca cerita ni. Nanti next ada banyak lagi cerita, Atikah akan bersedia untuk baca. Okey? Okey, baik. Sebab cerita ni panjang. Kalau tak pandai nak berhenti dan tak pandai nak kupas, nanti orang tak faham. Okey, baik kita dengar. Subhanallah. Okey. Encik rasa terseksa dah ke? Bila lagi ya? Okey. Daripada Syuhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Atikah cuba tengok teknik je. Bukanlah Umi terbaik Atikah, tapi teknik bercerita daripada ambil pada hadis Nabi. Sebab kalau kita baca je kadang orang tak ditangkap cerita. Sebab membaca cerita lain, bercerita lain. So bagaimana kita nak membaca cerita dalam keadaan kita bercerita juga. Okey. Dahulu kala ada seorang raja daripada kalangan umat Islam sebelum kalian. Bayangkan Nabi ni duduk dengan sahabat, Nabi bercerita. Comel kan? Maksudnya cara Nabi bila menyampaikan dakwah bukan hanya sikit-sikit apa yang diwajibkan Allah, apa yang diharamkan Allah, tetapi Nabi banyak selingan dengan cerita. Sebab itu bila kita baca kitab Riyadhus Salihin, kita akan dapati banyak hadis Nabi yang Nabi bercerita. So sama juga kita sebagai cikgu, penceramah ke, pendakwah ke, kan, ataupun apa-apalah pendidik, pensyarah, janganlah ngajar sepenuh masa. Saya kalau ada guru-guru pensyarah kan, paling kita tunggu time dia kata okey saya ada satu cerita. Oh, itu memang segar kejap mata. Betul tak Atikah? Ada tak cikgu-cikgu yang macam tu? Dia pandai selit-selit. Dia bukan mengajar direct. Bila dia pandai menyelit-menyelit, maksudnya dia kreatif kan? Jadi masa tu kita rasa macam boleh pay attention sikit. Betul? Okey, baik. Jadi cara Nabi dengan sahabat pun, Nabi suka bercerita. Encik suka dengar saya cerita? Suka. Okey, baik. Ya, sabar Encik ya. Rasulullah SAW bersabda, dahulu kala ada seorang raja di kalangan umat sebelum kalian. Nabi kata ada seorang raja. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir telah menginjak usia senja. Bila tukang sihir dia dah tua Encik, nanti saya minta Encik ulang balik cerita ni. Sebab saya nak menguji Encik sebenarnya dengar dengan baik ke tidak, ataupun buat-buat dengar. Okey? Baik. Okey, seorang raja. Dia ada apa? Tukang sihir. Yang tua. Dan apabila tukang sihir dia telah tua. Okey, bagus. Setakat ni bagus. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir telah pun tua, menginjak senja, ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya saya sudah tua. Oleh kerana itu, datangkan kepadaku seorang anak yang akan saya ajari ilmu sihir. Seorang anak muda. Bila dah tua sangat dah ahli sihir, raja ni dia pergi bertemu raja.
saya dah tua sangat. Jadi berikan kepada saya seorang anak muda untuk saya ajarkan sihir kepadanya. Kemudian raja itu mengutus padanya seorang anak muda agar diajarkan sihir. Di dalam perjalanan ketika anak tersebut sedang melalui seorang rahib. Okey, apa dia ceritanya? Okey, raja pun jumpalah seorang budak untuk gantikan yang tua tu. untuk belajar. Okey, jadi kemudian rahib tu. rahib tu, ya, apa dia rahib? Dipertemukan dengan Dipertemukan. Tengok, nampak tak? Apabila kita hilang sikit je perhatian, kita dah mula tak faham. Pentingnya perhatian. Sorry ya, gurau ya dengan suami walaupun betul. Gitu. Encik, macam ni. Di perjalanan, tertinggal perkataan di perjalanan sahaja. Betul kan? Tetapi dia telah pun membuatkan kisah itu ada kekurangan lah. Di perjalanan ketika anak tersebut sedang melalui terdapat seorang rahib. Maksudnya dalam perjalanan anak muda ini nak pergi belajar sihir dengan ahli sihir tua tu, dia akan melalui rumah rahib. Anak itu pun duduk di situ dan mendengarkan penyampaian, penuturan ataupun pengajaran si rahib. Atika faham kan? On the way setiap hari, sebab anak ini telah diperintahkan oleh raja. Anak muda ni, pemuda ini diperintahkan oleh raja. Supaya apa? Supaya belajar sihir dengan ahli sihir tua raja yang zalim ni. Raja yang tidak beriman ni. Dan setiap kali anak ini daripada rumahnya ke rumah rahib, ke rumah ahli sihir, dia kena melalui rumah rahib. Jadi on the way dalam perjalanan, dia suka berhenti dulu dan dia mendengar apa yang rahib ini mengajar. Siapakah rahib? Orang alim. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi encik dapat jawab betul tu, boleh cover tadi tu. Boleh cover. Jadi kita lupakan apa yang berlaku sebentar tadi. Jadi rahib ni memang orang alim. Maksudnya adalah orang alim yang memegang kitab-kitab Nabi terdahulu. Faham? Sebab itu masa Nabi nak pergi ke Syam, masa dibawa oleh Abu Talib, kan Abu Talib kan nak bawa Nabi ke Syam masa umur Nabi 12 tahun untuk berniaga ke Syam. Syam ini adalah 4 buah negara sekarang. 4 buah negara tu apa encik? Jordan, Palestin, Syria, Lubnan. Bagus encik, Lubnan. Betul. 4 negara ini dulu sebenarnya satu negara empayar besar, iaitu dinamakan Syam. Tapi telah dipecahkan oleh blok barat sekian-sekian, akhirnya jadi 4 buah negara yang terasing. Subhanallah. Jadi dulu Lubnan, Syria, Jordan dan juga Palestin adalah sebuah negara yang dinamakan Syam. Masa dan perjalanan apa berlaku Atikah? Jumpa rahib. Rahib tu suruh balik semula. Jangan bawa anak ini ke Syam. Sebab ada tanda-tanda kenabian. Sebab apa rahib ni tahu? Rahib adalah ahli kitab. Maksud ahli kitab, ahli kitab ini adalah mereka yang berpegang kepada kitab-kitab Nabi terdahulu yang belum diubah suai. Apa kitab Nabi terdahulu? Taurat, Zabur, Injil. Betul kan? Jadi, siapakah yang menjaga kitab ini setelah matinya Nabi-Nabi tersebut? Adalah rahib. Rahib ni orang alim yang menjaga kesucian kitab-kitab tersebut. Jadi, anak ini, dalam pemuda ini, on the way dia nak pergi belajar sihir dengan ni, dia akan singgah dekat rahib ni. Rahib ni bacakan kitab. Faham ya? Jadi, itu adalah wahyu Allah. Okey, anak itu pun duduk di situ dan mendengarkan penuturan si rahib. Ia rasa kagum kepadanya. Setiap kali hendak datang ke tempat penyihir, ia akan melewati tempat rahib tadi dan duduk di situ. Setiap hari berlaku begitu. Selanjutnya, ketika ia datang di tempat penyihir, ia pun dipukul olehnya kerana terlambat. Bila dah dia duduk dengar pengajian rahib, dia pun rasa macam dia akan jadi lambat sampai dekat mana, lambat kat mana? Shopping ke? Bazar ke? Penyihir. Rumah ahli sihir tua. Dia jadi lambat sampai. Bila sampai dia kena pukul. Kena pukul. Betul. Bila sampai dia kena pukul. Lantas ia mengadu hal tersebut kepada rahib. Lepas tu dia beritahulah pada rahib. Kan, Tuan Guru, saya ni selalu lambat untuk sampai ke rumah ahli sihir. Jadi saya selalu kena pukul dengan orang tua tu. Jadi dia mengadukan pada rahib. Lantas
Lantas hal tersebut berlalu, lalu rahib pun berkata, rahib yang bijak ini pun berkata, dengar ni apa yang dia kata. Jika engkau takut pada penyihir itu, katakanlah bahawa keluargamu yang membuatkan kamu terlambat datang. Dan jika engkau takut kepada keluargamu balik lambat, sebab kau dah lambat kepada ahli sihir, jadi lambatlah balik ke rumah, maka katakanlah bahawa engkau ditahan oleh penyihir. Jadi ini adalah helah supaya ahli sihir tu tak tahu bahawa pemuda ini datang belajar dulu dengan dia. Dan helah ini adalah helah yang sangat penting. Bukan dibuat kerana suka-suka, tak. Tapi kerana keimanan menjaga kerahsiaan. Bahawa anak muda ini sedang belajar tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu Encik sedang berjuang tu, try hard. Okey. Encik nak menguap tapi Encik tahan sampai muka Encik jadi kembang. Okey. Kalau yang tengok live ni boleh menguap terbaring. Kan, tak aci dia orang, tak adil kan, Encik tak dapat. Okey. Suatu ketika di saat ia dalam keadaan demikian itu, ia mendatangi seekor binatang. Ini sambungan cerita. Berlalulah begitu sesi pengajiannya setiap hari. On the way singgah dekat rumah rahib, lepas tu pergi belajar ilmu sihir dengan tukang sihir. Jadi anak muda ini belajar dua ilmu. Ilmu daripada rahib dan ilmu daripada tukang sihir. Faham ya? Anak muda ni. Satu ketika saat berada dalam keadaan demikian, ia mendatangi seekor binatang yang besar menghalangi orang banyak. Satu hari ada seekor binatang yang besar, yang pelik, yang mungkin tidak pernah dijumpai, menghalangi orang di jalanan. Jadi anak tersebut lalu berkata, menghalangi orang banyak dan orang takutlah. Lepas tu anak tersebut pun berkata, pada hari ini saya akan membuktikan, saya akan test sama ada penyihir itu yang lebih baik ataupun rahib itu yang lebih baik. Dia nak test sebab dia belajar dua ilmu ni. Ia pun mengambil sebuah batu, kemudian ia berkata, dia ambil satu batu tak besar, batu biasa. Ya Allah, apabila rahib itu lebih engkau cintai daripada penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melalui jalan. Sebab dia menghalang jalan. Besar dan binatang ini sangat mengganggu jalan. Okey. Lantas ia melempar binatang itu dengan batu tadi. Dan ternyata binatang tersebut mati dan orang-orang pun dapat melewati jalan tersebut. Okey. Jadi, subhanallah, apa yang dia buat Encik? Dia buat apa? Masa lempar batu, dia cakap apa? Dia sebut, ya Allah, jika rahib itu betul, ya, dan penyihir itu salah, maka engkau matikanlah binatang tu daripada menghalangi jalan. Betul. Barakallah. Masya Allah. Rasa lega dapat jawab soalan. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, betul. Maksudnya, Masya Allah, dia nak test ilmu mana yang lebih benar. Lalu dia pun berkata, Ya Allah, jika si rahib itu lebih dicintai, si rahib itu benar Ya Allah, dan lebih baik daripada ahli sihir itu, maka Ya Allah, lemparkanlah. Atika pusing sikit ni Fatimah ni pusing yang tu. Okey, Fatimah nampak lagi ada ni, ada kesan-kesan. Mau saya terpegak dulu basi ni kesan tu. Okey baik. Atika ni Fatimah pergi mandi kejap. Lepas tu Fatimah datang balik. Boleh? Bila mandikan dia? Nak mandi dengan Abi? Tak mandi dengan Abi, mandi dengan Atika. Okey? Nama di bilik Umi Abi. Boleh dengan kat bilik Umi Abi boleh. Okey Atika ya. Baik. Amboi tiba-tiba rajin nak mandikan anak. Biasa tak? Okey, baik Encik. Encik kan kata berminat nak dengar sampai habis. Panjang je. Ustaz pula cerita macam iya, tengok. satu buku je cerita. Ini. Padahal cerita muka surat je. Encik, tapi faham tak? Bayangkan cara saya bercerita tu pun Encik banyak miss. Faham? Ini kisah yang Nabi sampaikan. Dan kisah ini setiap plot tu dia ada pengajaran. Dah kalau drama boleh tengok sampai 20 siri, 30 siri, 100 siri. Kena sabar, ni baru berapa jam kan Encik kan? Encik kalau tengok movie berapa jam? Okey. 2 jam lah. Okey, baik. Subhanallah. Sikit lagi.
Baik, lepas tu ternyata binatang tersebut mati dan orang-orang pun dapat melewati jalan tersebut. Boleh. Ya. Boleh. Ya, buka kat sana. Dekat. Ya, boleh. Tak. Nanti dulu. Nanti dulu. Yang tu mandi dengan tu. Okey. Ya, betul lah tu basah. Okay. Baik. Lalu ia mendatangi Rahib dan memberitahukan hal tersebut. Rahib itu pun berkata, "Hai anakku, engkau sekarang lebih mulia daripada diriku sendiri." Rahib pun, dia pun cerita apa yang berlaku. Kan dilemparkan batu dengan niat sekian-sekian, lalu matilah binatang tersebut. Lalu dicerita pada Rahib. Lalu Rahib pun berkata, "Hai anakku, sesungguhnya sekarang engkau lebih mulia daripada diriku." Maksudnya ada karamah. Keadaanmu sudah sampai di suatu tingkat yang saya sendiri dapat memakluminya. Sesungguhnya engkau akan terkena cubaan. Rahib ni tu berkata, engkau tak, saya nampak encik menahan tu. Tak. Encik engkau akan terkena cubaan. Maka jika engkau terkena cubaan itu, janganlah menunjuk keberadaanku. Maksudnya, faham tak? Bila dia cerita, Rahib ni kata, kamu akan ditimpa ujian. Dan bila sampai saat kamu diuji nanti, kan, saat cabaran itu datang, kamu jangan tunjuk di mana keberadaanku. Jangan tunjuk, jangan beritahu aku ni di mana. Kemudian anak tersebut dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit kusta, serta dapat mengubati banyak orang daripada segala macam penyakit, sehingga teman dekat raja yang tua renta mendengar khabar ini. Ia mendatangi anak tersebut dengan membawa banyak hadiah, lalu ia berkata, okey, apa lagi karamah yang diberikan oleh Allah kepada anak muda ini? Selain daripada selepas dia boleh lemparkan batu lalu matilah binatang yang kitab apa ini? Okey, ada yang tanya, ini ada kitab Riyadhus Shalihin. Ia adalah kitab susunan Imam Nawawi, dan kisah yang saya bacakan ini adalah kisah yang sahih daripada hadis yang sahih riwayat Muslim. Ini kisah disampaikan oleh Nabi, bukan Israiliyat, bukan kisah rekaan. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, kisah ini juga terkandung dalam kitab Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Azhar. Sebenarnya siapa yang baru hadir, kita sedang membacakan surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj yang bermaksud gugusan bintang. Dalam surah ini, pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut qutila ashabul ukhdud. Celakalah para penggali parit. Yang mana parit itu digali untuk membunuh dan membakar hidup-hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why kita baca kisah ini. Kisah ini memang agak panjang. Namun ayat ini dikatakan, kebanyakan para alim ulama tafsir mengatakan ayat ini merujuk kepada kisah yang sedang saya bacakan ini. Faham kisahnya ya? Sebab ada yang baru masuk. Kisahnya seorang raja. Nabi cerita ada seorang raja. Ada ahli sihir tua. Ahli sihir tua ni kata pada raja, aku sudah tua, berikan aku seorang pemuda untuk aku ajarkan sihir. Lalu pemuda ini dipilih oleh raja. On the way, setiap hari pemuda ini nak pergi belajar ilmu sihir dengan ahli sihir, pemuda ini akan melalui sebuah rumah rahib. Rahib ni apa? Orang alim yang memegang kitab-kitab Nabi terdahulu, mengajarkan kitab Nabi terdahulu. Tak pasti Nabi apa dan kitab apa. Kemudian begitulah berlalu setiap hari. Pemuda ni on the way nak pergi ke rumah rahib, dia akan melalui on the way ke rumah ahli sihir, akan melalui rumah rahib. Satu hari ada binatang besar yang menghalang laluan orang ramai dan semua orang takut. Binatang yang sangat besar dan dahsyat. Akhirnya dia nak test ilmu dia. Lalu dia ambil satu batu. Ya Allah, sekiranya rahib ini benar dan engkau mencintai rahib ini melebihi daripada ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini. Lalu dia ambil batu. Subhanallah, dia ambil batu, lepas tu dia lemparkan. Lalu matilah binatang tersebut. Lepas tu dia pun pergi cerita dekat rahib. Rahib pun bagi tahu, wahai anak muda, kamu sudah pun sampai ke satu makam yang sangat tinggi, melebihi daripada diriku. Dan kamu pasti akan dicuba. Kamu pasti akan menerima ujian demi ujian. Kamu akan diberikan ujian selepas ini. Dan tiba saat itu, kamu jangan bagi tahu tentang aku. Rahsiakan tentang kewujudanku, di mana aku berada. Dan selepas itu, kelebihan lagi. Saya minta maaf, saya tergelak sebab saya tengok komen orang kata kesian dekat ustaz mengantuk. Ustaz tak mengantuk kan?
Sebenarnya memang ustaz ni semula jadi macam tu. Okey, subhanallah. Okey, tuan-tuan sekalian. Tapi cerita ni menarik kan, Encik? Menarik. Barakallah. Selepas itu anak muda ini diberikan kelebihan yang lain lagi. Dia boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Bahkan orang buta boleh celak semula. Bayangkan orang buta boleh celak semula. Lalu berita tentang pemuda ini sampai kepada pembesar-pembesar istana. Sehinggalah ada pembesar istana yang menderita penyakit yang sangat teruk, sehinggakan dia tidak mampu dah berubat dengan mana-mana tabib, mana-mana doktor, mana-mana rawatan. Lepas tu dia pun pergi berjumpa dengan pemuda ini. Di sini ada poin yang sangat penting, Encik, dan perlu beri perhatian. Bukan ketiduran. Okey. Lalu pembesar ini pun mendatangi pemuda tersebut dengan bawa banyak hadiah, sebab pembesar kan orang kaya. Apa saja yang ada di sini akan menjadi milikmu jika engkau menyembuhkanku. Lalu anak itu pun menjawab, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan sesiapa pun, hanya Allah sahaja yang dapat menyembuhkan. Maka jika anda mahu beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah, semoga dia menyembuhkan anda. Setelah teman raja itu beriman kepada Allah, Allah pun memberikan kesembuhan. Ini satu plot yang sangat penting dalam kisah ini. Inilah permulaan cabaran anak muda ini berhadapan dengan raja. Bayangkan ini adalah pembesar raja, orang kuat raja, datang jumpa pemuda ini. Kan, bawa banyak hadiah, lalu ditawarkan kepada pemuda ini sekian-sekian. Apa yang pemuda ini katakan dengan berani, dengan yakin. Berkatalah dia, dan dia tahu risikonya akan datang. Cabaran dan ujian akan datang. Tetapi anak muda ini, keimanannya sudah pun kuat. Sebab apa? Dia dah melalui banyak. Orang dah sembuh-sembuh, semua dia cakap benda yang sama. Kalau nak berubat orang buta, bukan saya menyembuhkan, Allah, dengan syarat kamu beriman kepada Allah. Lalu orang pun beriman. Jadi bila sampai dekat pembesar, adakah anak muda ini merahsiakan apa yang dia telah sampaikan kepada orang sebelumnya? Tidak. Dia cakap perkara yang sama. Bukan saya yang menyembuhkan kamu, tapi Allah yang menyembuhkan. Jika kamu mahu sembuh, maka kamu berimanlah kepada Allah dan Allah akan menyembuhkanmu. Okey, baik. Encik sambung. Ya, Encik boleh. Subhanallah. Dia lain, saya faham. Yang bercakap tak ngantuk, yang dengar tu ngantuk. Okey, ni. Kemudian ia mendatangi raja dan duduk di dekatnya. Bagaimana biasanya ia duduk bersama raja. Lalu raja bertanya kepadanya. Ia tu siapa? Ia ni pembesar tadi. Pembesar tadi. Dia dah sembuh, dah sihat. Betul. Okey. Siapakah yang mengembalikan penglihatanmu itu? Ia menjawab. Pembesar itu menjawab, Rabbku. Raja bertanya, apakah engkau mempunyai kesesembahan lain selain padaku? Selain daripada diriku? Ia menjawab, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Lantas raja menangkapnya dan menyiksanya terus menerus hingga akhirnya ia menunjukkan kepada anak yang menyembuhkannya. Maksud anak di sini adalah pemuda. Ada pemuda tadi. Maknanya setelah sembuh daripada buta tadi, pembesar tu pun datang pada raja, duduk macam biasa, dan raja bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Dia menjawab, Rabbku. Tuhanku. Berani dia jawab kan? Berani. Sedangkan raja ini adalah raja yang zalim, yang dia mengaku dia Tuhan. Betul. Selama ni rakyat duk sembah dia sebagai Tuhan. Okey. Kemudian dia berkata, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Lantas raja tu marah sangat. Dia berseksa-seksa. Kemudian sampailah dia bagi tahu siapa yang pemuda tadi. Dia tunjukkan kepada pemuda tadi. Okay. Bisa mengantuk tak? Tak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sangat kepada sahabat-sahabat di TikTok. Sekarang dah 600,000 lebih untuk mencapai 1 million. Kan? Encik nak buat tugas tu ya. Dan terima kasih sahabat-sahabat yang hadir di semua media sosial yang bagi star 7,000, bagi gift semua, kita ucap terima kasih. Saya tahu sekarang kami dah terlebih masa sangat, tapi kita tak bekerja untuk sarapan pagi kan sebab bulan Ramadan. Okey. Baik. Setelah anak itu didatangkan, raja, anak itu sebenarnya pemuda tadi. Okay. Setelah pemuda itu didatangkan, raja berkata padanya, Hai pemuda, berarti sihirmu sudah sampai ke tingkat dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit lepra. Kusta. Dan engkau dapat melakukan itu dan ini. Pemuda itu menjawab, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seseorang pun. Hanya Allah yang menyembuhkannya. Kemudian raja menangkapnya dan menyiksanya terus menerus hingga akhirnya menunjukkan keberadaan rahib. Rahib itu didatangkan. Kemudian dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu.
Sang rahib menolaknya. Maka raja memerintahkan agar diambil gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkan di bahagian tengah kepalanya. Kepala itu dibelah dengan gergaji tersebut sehingga dua badannya berbelahan. Belahan kepala tersebut jatuh ke tanah. Sehingga kedua belahan kepala tersebut jatuh ke tanah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, Encik main-main. Okey, Encik memang sedap bercerita. Penuh Membaca, penghayatan. membaca. Ya, Encik. Penuh penghayatan. Tahniah Encik. Terima kasih. Tuan-puan, bayangkan ya, setelah dipaksa dan diseksa pembesar tadi. Dan pembesar itu walaupun diseksa dengan sangat dahsyat, dia tidak keluar daripada keimanan. Tak keluar. Walaupun dia baru saja beriman, tetapi iman tu terus teguh. Diseksa, dipaksa, dia tetap tidak keluar daripada iman. Lalu yang ditanya diseksa, siapakah yang menyembuhkanmu? Siapa yang jadi asbab? Okey, anak muda. Pemuda ni pun dipanggil. Diseksa dengan teruk. Akhirnya pemuda ni pun bagi tahulah ilmu dia dapat daripada sumber mana? Daripada sumber rahib. Dan rahib ni kan dah pesan jangan bagi tahu. Tapi ialah Allah takdirkan begini. Akhirnya rahib ini dipanggil. Dan rahib ini teguh imannya. Bayangkan Encik, bukan digaji dalam keadaan dibius ke tak sedar, bukan dalam keadaan selepas pensan lepas tu ni, tetapi dalam keadaan hidup-hidup, gergaji di atas kepala. Encik, kalaulah pisau samurai tu mungkin tajam sikit lah kot kan. Samurai kan dia, saya tak tahulah samurai ni kalau tangan tu boleh terus faham Encik kalau tangan Encik kan, tangan Encik. Kalau samurai ni mungkin terus putus. Saya ni bila bayangkan gergaji ni memang dia gergaji dia perlu macam ni. Cik faham kan? Dia perlu macam ni. Kalau pedang tajam pitas ni sekali lalu. Maksudnya gergaji ni sangat-sangat menyeksakan. Perlahan. Ya, maksudnya dia sering kita faham. Allahu Akbar. Bayangkan betapa zalimnya raja ini, padahal ada cara lain untuk bunuh. Nampak tak? Ada cara lain boleh bunuh, terus tombak ke, ataupun ada cara lain lah. Tetapi kenapa dibuat cara yang sangat mengerikan di hadapan rakyatnya untuk memberikan amaran kepada kepada rakyat dia. Maksudnya betapa dia ni sanggup buat sampai tatuk gergaji sampai separuh kepala, sampai badan terbelah dua. Allahu Akbar. Betapa dahsyat dan beratnya ujian orang terdahulu mempertahankan iman. Kita hari ini Encik, lahir-lahir sudah ada iman. Maksudnya kepercayaan itu ditanam daripada kecil. Dan kita lahir-lahir sebagai Islam, berada di bawah sebuah negara yang aman seperti Malaysia, negara Islam ni. Jadi kita tidak ada cabaran pun terhadap keimanan. Kita tak ada pun tekanan untuk kita keluar daripada agama Allah. Tetapi umat Islam yang terleka seperti kita di Malaysia ini meninggalkan ajaran ataupun cara hidup Islam. Itulah cabarannya. Kerana terlalu leka, terlalu mudah, tidak ada tekanan. Jadi kita terlalu, kadang itu ramai dengan kita yang terleka daripada agama Islam yang sebenar. Okey. Selanjutnya, teman dekat raja didatangkan lalu dikatakan kepadanya, setelah dibunuh tadi tu, pendeta tadi tu ataupun rahib tadi dibunuh dengan kejam, terbelah dua badan, lepas tu dipanggil pula pembesar raja itu. Lalu dikatakan kepadanya, keluarlah dari agamamu itu. Tetapi pembesar raja yang sebelumnya hidup dengan kaya raya, ia menolaknya. Lantas raja memerintahkan agar diambilkan gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkan di bahagian tengah kepalanya. Kepala itu dibelah dengan gergaji tersebut sehingga kedua belahan kepala tersebut jatuh ke tanah. Allahu Akbar. Dahsyat kan Encik? Allahu Akbar. Apalah sangat kita 2 jam, 3 jam kuliah Encik. Maksudnya tidak seberat pun ujian. Ujian penat, mengantuk, suara apa semua bertahan. Ini adalah ujian keimanan kita juga. Betul. Kan? Sebab yang menguatkan kita berada di majlis ilmu, menyampaikan ilmu adalah iman. Betul. Ya, sebab kalau fikir penat, ngantuk, kalah dah. Tapi sebab ada keimanan, beriman, nak belajar. Imanlah yang mendorong kita untuk belajar tafsir Al-Quran, untuk belajar hadis Nabi. Ini kisah daripada hadis Nabi SAW. Giliran pemuda tersebut pula, setelah dibunuh,
pendeta ataupun rahib. Kemudian dibunuh pembesar. Kemudian tibalah giliran nak bunuh pemuda ini pula. Giliran pemuda itu dihadapkan kepada raja. Dikatakan kepadanya, keluarlah daripada agamamu. Bayangkan raja ni semakin bongkak ni. Okey, dia dah bunuh rahib. Dia dah bunuh pun pembesar. Di hadapan rakyat. Sekarang dia nak bunuh pula anak muda ni. Okey. Keluarlah daripada agamamu. Ia lalu menolak ajakannya. Kemudian raja menyerahkan anak itu kepada beberapa orang tenteranya. Beberapa orang tentera istana lah. Raja memerintahkan, bawalah anak ini ke gunung atau itu dan bawalah ia naik ke atas gunung tersebut. Ketika kalian telah sampai di puncaknya, maka jika anak ini mahu kembali daripada agamanya, maka lepaskanlah. Akan tetapi jika dia tidak mahu keluar daripada agamanya, maka lemparkan ia daripada atas gunung tersebut. Suruh bawa anak ni naik gunung yang paling tinggi, kemudian lempar daripada atas. Para tentera raja itu pun pergi membawanya, lalu mereka naik ke atas gunung. Kemudian anak itu berdoa, Ya Allah, lepaskanlah saya daripada mereka dengan kehendak-Mu. Kemudian gunung itu pun bergoncang keras dan mereka pun jatuh semua. Okey, anak muda ni pun berdoa kepada Allah supaya melepaskan daripada ancaman tersebut. Lalu apa yang Allah buat? Gunung itu bergegar, maka semua tentera yang bawa dia naik ke atas jatuh bergelimpangan. Okey, lalu berjalanlah ke tempat raja. Anak ni pun, pemuda ini pun pulang pergi bertemu dan menghadap raja. Raja pun berkata, apa yang dilakukan oleh anak buahku ataupun tenteraku? Ia menjawab, Allah telah melepaskanku daripada tindakan mereka. Lantas raja menyerahkan anak tersebut kepada tentera yang lain lagi dan berkata, bawa pemuda ini pergi. Taruhlah ia di dalam sebuah kapal dan berlayarlah sampai ke tengah lautan. Jika ia mahu kembali keluar daripada agamanya, maka lepaskan. Tetapi jika ia menolak, maka lemparkan ia ke dalam lautan tersebut. Mereka pun berangkat membawanya. Lalu anak itu ataupun dalam buku ni sebut anak, tetapi ia merujuk kepada pemuda. Lalu pemuda itu berdoa, Ya Allah, lepaskanlah hamba daripada orang-orang ini dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba kapal itu terbalik, maka tenggelamlah semua tentera yang diutuskan oleh raja tadi. Anak itu selamat. Sekali lagi ia berjalan menuju ke istana raja. Lantas raja berkata, apa yang dilakukan oleh para tenteraku? Ia menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala telah melepaskanku daripada tindakan tenteramu. Anda tidak dapat membunuh saya. Pemuda ni pun mula berkata, sebab dua percubaan raja. So naik atas gunung, lalu Allah gegarkan gunung, tentera semua jatuh, dia balik berjalan menghadap raja di istana. Yang kedua, perintah raja adalah bawa ke tengah lautan dan lemparkan. Takdir Allah, Allah terbalikkan kapal, semuanya tenggelam hilang, tetapi dia diselamatkan Allah dan dia pulang dan dia pergi ke istana menghadap raja. Lalu dia pun berkata kepada raja, ni cerita Dina nak habis dah ni, engkau tidak boleh membunuhku. Kecuali jika anda mahu melakukan apa yang aku sarankan, apa yang aku cakap. Tambahnya, lalu raja bertanya, apakah itu? Ia menjawab, silakan anda kumpulkan semua orang, semua rakyat di suatu lapangan, di suatu tempat. Lalu saliblah saya di batang pohon. Maksudnya ikat. Salib ya, kita faham, ikat. Maksudnya pemuda ni tak boleh buat apa-apa. Tangan kiri kanan diikat, kan, kaki pun diikat di sebatang pohon. Kemudian ambillah sebatang anak panah di tempat panahku ini. Ambil satu anak panah daripada panah dia. Lalu letakkanlah anak panah itu pada busurnya. Busur ini, tempat ni lah. Okey. Dan ucapkanlah dengan nama Allah, Rabb anak ini. Lalu panahlah saya. Sungguh apabila anda mahu mengerjakan semua itu, tentu anda dapat membunuhku. Masya Allah. Bayangkan apa yang diminta oleh pemuda ini. Cik faham ya? Faham. Kata boleh, anda nak bunuh saya boleh. Anda ambil anak panahku ini, kemudian letak pada busur. Kemudian ketika nak melepaskan anak panah, ucapkanlah dengan nama Allah, Rabb pemuda ini. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Maka lepaskanlah. Dengan cara tersebut, engkau boleh membunuhku. Masya Allah. Maka raja mengumpulkan semua rakyat di tanah lapang. Anak itu disalib pada sebatang pohon.
Jangan bayang anak kecil, ini pemuda ni. Pemuda itu disalib pada sebatang pohon. Kemudian raja mengambil sebuah anak panah daripada tempat panahnya. Lalu ia meletakkan anak panah di busur. Selanjutnya ia mengucapkan, dengan nama Allah, Rabb Rabb pemuda ini. Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Anak panah dilesetkan dari busurnya dan tepat mengenai pelipis anak tersebut. Lalu pemuda tersebut meletakkan tangan pada pelipisnya, kemudian ia meninggal dunia. Pelipis ni mana, Cik? Jantung. Oh, pelipis ni jantung. Okey, sebab buku ni kan diterjemahkan dialih bahasa kepada bahasa Indonesia, kitab ini. Tapi kalau kita baca Tafsir Hamka dan juga Tafsir Ibnu Katsir ni pun kedua-duanya daripada Indonesia ni. Tafsir Hamka ni pun terjemahannya dah dimelayukan. Pelipis maksud apa? Kepala antara dua. Saya sebenarnya nak bagi tahu tu. Saya ni pelipis sini. Sini. Itulah saya sebenarnya nak, betul saya nak sebut tu, antara dua alis. Yang saya tahu pelipis ni antara dua alis ni, iaitu dua kening. Terkena tepat pada dahi pemuda ini. Kemudian ia meninggal dunia. Dan apa yang berlaku tanpa sekian? Akhirnya orang ramai berkata, rakyat-rakyat yang sedang menyaksikan, sebab semua rakyat ikuti perkembangan ni, apa yang sedang berlaku, masyhur pemuda ini dapat menyembuhkan sekian-sekian. Kemudian semua rakyat sudah pun melihat bagaimana raja ini mengguguk seluruh rakyat dengan membunuh pertama, iaitu rahib dengan gergaji kepala hidup-hidup. Kemudian membunuh pembesar raja, walaupun itu kawan rapat dia, gergaji juga. Kemudian rakyat mengikuti perkembangan daripada pertama dengan gunung tak berjaya bunuh, yang kedua dengan laut tak berjaya bunuh. Akhirnya situasi ini sampai kepada klimaksnya, kemuncaknya. Akhirnya rakyat pun berkata, kita semua beriman kepada Tuhan pemuda ini. Masya Allah, bayangkan, raja tak perasan ni. Raja tak perasan apa yang anak ni minta, seolahnya hanya Allah saja yang boleh menghidupkan, menyembuhkan dan mematikan hamba-hambanya. Dan apabila raja ini menarik dengan perkataan, dengan kata-kata apa? Dengan dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Lalu bila anak itu mati, terbuktilah yang mematikan pemuda ini adalah Allah. Lalu rakyat yang sedang menyaksikan pun berkata, kita semua, kami semua beriman kepada Tuhan anak ini. Raja pun didatangi dan diberitahukan kepadanya, adakah anda mengetahui apa yang selama ini anda khawatirkan? Sungguh demi Allah, apa yang anda khawatirkan itu telah terjadi. Semua rakyatmu telah beriman kepada Allah. Lalu adalah askar pergi bagi tahu, apa yang kamu bimbangin selama ini telah pun terjadi. Dalam sekelip mata seluruh rakyatmu telah beriman kepada Allah. Raja pun memerintahkan agar orang-orang itu digiring pada kubangan-kubangan di pintu lorong jalan, iaitu kita panggil parit-parit digali dan di dalamnya dinyalakan api. Lalu sang raja berkata, barang siapa yang tidak mahu kembali ataupun tidak mahu keluar daripada agamanya, maka lemparlah ke dalam parit tersebut yang terisi api, atau dikatakan hendaklah ia melemparkan ataupun dia sendiri masuk ke dalam api tersebut, ataupun dia sendiri terjun ke dalam parit yang api menyala-nyala itu. Lalu orang-orang tersebut ataupun rakyat-rakyat yang telah beriman tersebut melakukan hal demikian sehingga ada seorang perempuan, betul lah macam Atika cakap tadi, betul. Lalu ada seorang perempuan yang datang dengan membawa bayinya, membawa anak kecil yang masih disusukan. Perempuan ini agak ketakutan, hendak menceburkan diri ataupun hendak melemparkan dirinya di dalam parit yang berisi api. Bayinya lalu berkata kepadanya, hai bondaku, bersabarlah kerana sesungguhnya bonda berada di jalan yang benar. Lalu ibu ini dengan anak kecil yang masih menyusu, dia bukan takut kerana dirinya, tapi dikesian kepada bayinya. Lalu mereka pun masuklah ke dalam, lemparkan diri ke dalam api yang disediakan. Sebab rakyat ramai sangat ni, raja pun suruh gali parit yang dalam, parit yang besar. Lalu diletakkan kayu api dan dinyalakan sampai kayu api itu besar. Lalu siapa yang tidak mahu keluar daripada beriman kepada Tuhan budak tu tadi tu, maka akan dilemparkan ataupun boleh terjun sendiri. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kisah ini membawa pengajaran yang begitu banyak. Bagaimana
umat terdahulu, diuji keimanan mereka sampai tahap yang kita tak boleh fikir, kita tak boleh nak bayangkan. Dan adakah mereka ini tak terbakar? Mereka terbakar. Adakah mereka ini tak sakit? Mereka sakit. Bukan mereka ini dihilangkan Allah, api itu jadi sejuk sebagaimana kisah Nabi Ibrahim AS. Tidak. Mereka terbakar, terseksa sehingga menjadi abu. Jadi Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Hari ini keimanan kita bukan kalah dengan ujian seperti ini. Kalah dengan apa, encik? Kalah dengan tidur yang panjang, susah nak bangun malam walaupun Ramadan. Kalah dengan kenyang, makan yang berlebihan sehingga solat tarawih pun macam ni ha. Dah 360 darjah dah. Solat 4 rakaat balik tidur. Kalah dengan ujian mengantuk sampai baca Quran sikit tidur, tak boleh nak baca banyak. Kalah dengan hiburan sampai terleka 2-3 jam. Kalah dengan media sosial sampai terlibat dengan perkara yang dilarang oleh Allah, keji, hina, ngumpat. Kita kalah dengan keindahan dunia, kalah dengan rezeki yang Allah bagi lalu kita membazir, kan, kita menolak bila ada ajakan-ajakan untuk membantu orang yang susah dan sebagainya. Jadi tuan-puan di mata Allah sekalian, kita bukan diuji dengan susah, payah, perit, jerih, ujian-ujian yang berat dalam mempertahankan keimanan. Tapi kita diuji dengan kesenangan, angan-angan yang panjang, tidur yang lena, rehat yang berlebihan. Itulah ujian umat akhir zaman yang Nabi sebut. Aku tidak bimbangi umatku diuji dengan kemiskinan, tapi yang paling aku bimbangi umatku diuji dengan kesusahan, tetapi umatku diuji dengan kesenangan. Dan inilah ujian umat akhir zaman. Kita diuji dengan kesenangan. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Panjang kisah tu. Sekarang pukul berapa? Pukul 9.17 dah 2 jam lebih dah kita bersama tuan-puan sekalian. Jadi untuk At-Tabarruj ni, surah At-Tabarruj ni, muslimin muslimat, kita tak baca sampai ayat yang terakhir. Cukuplah kita tadabbur sampai ayat yang keempat, dan ayat selepasnya kita boleh bacalah sendiri terjemahan. Kita dah baca pun terjemahan sebelum ini. Siapa yang ikut daripada awal kuliah, kita dah baca dah terjemahan, kan. Walaupun kita sempat tadabbur sehingga ayat keempat saja, tetapi tadabbur kita yang begitu mendalam sehingga kita bercerita dengan cerita yang disampaikan oleh Nabi. Cerita ini juga terkandung dalam juzuk amma ini, dalam kitab tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar Hamka, dan juga ada juga kisah ini dalam tafsir Ibnu Katsir, dan kebanyakan kitab tafsir yang dinamakan Ashabul Ukhdud, yang mana Allah berfirman pada ayat keempat surah Al-Buruj, binasalah orang-orang yang membuat lubang parit daripada api yang bernyala-nyala ketika mereka duduk di dekatnya. Maksudnya orang yang gali tuan-puan sekalian, kemudian dia letak kayu api, lepas tu terbakarlah. Mereka duduk tepi je, tengok je orang-orang beriman itu dilemparkan ke dalam api, lalu kesakitan, terseksa dan sebagainya, lalu mati dalam keadaan begitu hingga menjadi abu. Bayangkan, Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan tadabbur surah Al-Buruj ini membawakan pengajaran kepada kita dan memberikan keinsafan. Sekurang-kurangnya kita tidak terlalu leka di bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau baca ni encik, sebenarnya banyak lagi ni tentera komputer, tak apa. Sebab kita nak ikut sebagaimana yang dijadualkan. Apa dia tuan-puan sekalian? Kalau siapa yang tak tahu, sebenarnya setiap pagi termasuk Sabtu dan Ahad sepanjang 30 Ramadan, kita bersama dengan saya Ustazah Asma Arul, kadang ditemani dengan encik suami, kita akan tadabbur juzuk 30 sepanjang 30 hari Ramadan, termasuk Sabtu dan Ahad, bermula jam 7. Kadang habis jam 8, tak pernah lagi lah jam 8. 8.30, tapi hari ini hampir 9.30 habis. Jadi hari ini lebih kurang hampir 3 jam. 7 hingga 8, 8 hingga 9, 9.30, 3 jam. 3 jam 2 jam setengah. Subhanallah, 2 jam setengah hari ini. Mohon maaf kerana terlebih masa banyak sangat. Tak apalah, hujung minggu kan, dapat cerita yang mengukuhkan akidah dan keimanan kita. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Jadi siapa yang nak ikuti tadabbur juzuk 30 selama 30 hari Ramadan, kita 800,000 sekarang. Sahabat-sahabat, boleh tak kita sama-sama tap like sampai 1 juta, sampai 1 million di TikTok.
Sekarang TikTok ada lebih kurang dalam 1,900 lagi. Alhamdulillah boleh stay 2 jam setengah daripada 2,000 lebih tadi, 1,900. Saya tak tahu di FB berapa orang. Mungkin ada yang baru bangun tidur kan. Oh, dia dah hadir awal. Lepas tu dia tidur, dia bangun. Ustazah tak habis lagi, biar betul. Daripada dia tidur, dia bangun, dia tidur, dia bangun, tak habis-habis lagi. Tak apalah tu, bangun-bangun tap je. Go to 1 million. Ya, subhanallah, ia sangat membantu untuk sama-sama engagement, perkongsian kita naik dan kita dapat berada di dalam media sosial ini memberi impact. Bila engagement kuat, kita punya live, impact kepada media sosial tu kuat. Alhamdulillah, sebarang sikit lagi. Jadi Alhamdulillah, siapa yang nak ikuti, esok kita akan sambung surah yang seterusnya, iaitu surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Esok surah yang ke-86 iaitu surah At-Tariq. Jadi sebab itu kita punya tagline 30 love 30. Bermaksud 30 hari Ramadan kita akan khatam tadabbur juzuk 30. Alhamdulillah, sikit lagi. Semua berebut tekan-tekan sebab nak suruh cepat Ustazah cepatlah habis. Ya. Alhamdulillah kita dah pun mencapai, Encik tengok, 988,000, 971,000. Laju naik. Misi masing-masing sebab nak sudah siap. Okey. Tuan-puan sekalian, sikit lagi, masya-Allah. Petang ini jam 2.30 ada satu special sharing eksklusif direct daripada saya. Tak nak kata eksklusif, saya ni dah tak eksklusif dah sebab okey, dah sampai 1 million. Tahniah. Sahabat-sahabat di TikTok, subhanallah. Sahabat-sahabat di FB, masya-Allah, barakallahu fik. Okey, muslimin-muslimat, apa pun bentuk sokongan, komen, emoji, star, like, give, semua itu Allah, mudah-mudahan Allah mengira sebagai satu sumbangan kita kepada gerak kerja dakwah yang dilakukan secara online ni. Alhamdulillah, ramai yang dapat manfaat. Ada yang baru hadir, ada yang baru kenal, ada yang baru nak belajar. Jadi manfaatnya begitu besar sebab ilmu Al-Quran ni, tadabbur, bila baca ilmu Al-Quran, dia adalah penyuluh kepada hati kita. Walaupun masalah tu banyak, tapi bila dengar tentang Al-Quran, kita rasa sejuk, tenang, tenteram. Masya Allah. Okey, petang ini siapa yang berdekatan, yang jauh pun jemput datang di Dewan Sayyidatina Asma bersama dengan saya, adalah sikit sharing. Lepas itu sebenarnya majlis petang ini adalah kita ada nak lancarkan satu produk terbaru dan eksklusif. Ia adalah limited edition, dikeluarkan 500 unit saja. Dan dia ada berserta dengan kad sekali, kad nombor. Ini unit yang 003 contohnya. Macam tu. Jadi dia sampai 500 unit, lepas tu habis-habis lah. Ini ada limited edition by Ustazah Asma Harun. Setiap pembelian ini sebenarnya akan menyumbang kepada gerak kerja dakwah dan amal yang kita sedang giat lakukan. Kita ada buat banyak pembinaan. Ada Masjid Al-Hijrah, ada rumah-rumah kebajikan, ada madrasah, ada tafiz. So, ini adalah ikhtiar kita kepada peminat koleksi begini. Jangan lepaskan peluang sebab setiap pembelian anda ada satu sumbangan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bermaksud, minta maaf ya. Bermaksud kita akan buat live juga. Anda saksikan 2.30 petang ini sebab anda juga boleh memilikinya melalui online. So kita akan buat live direct. Apakah pelancaran dan apakah produk tersebut, anda boleh hadir secara live. Jadi kita buat serentak live dan juga ada yang hadir di Dewan lebih kurang 100 orang. Jadi ada yang secara zahir, ada yang secara batin. Andalah secara batin. Macam itulah ayatnya. Alhamdulillah. Oh, program Qiyam esoklah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah 1.1 million. Barakallah. Ya, 2.30 petang hari ini. Terima kasih Encik Suami.